Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Syafiqah binti Razali and my metric number is 18-18F2005. Okay, today I will present an introduction about Kampung Abi. For your information, Kampung Abi has a concept Malay traditional garden. At Kampung Abi, majority of them have three categories of plant, which are ornamental plants, fruit plants, and a source of food or medicine, or usually call it herbs, such as a coconut tree, harum manis, and variety of ulam. Also, in Kampung Abi, the traditional landscape is designed to create a sustainable environment. Okay, that's all from me. Thank you. Assalamualaikum, my name is Nora Shifa binti Sabri. Today I want to present about culture landscape of Kampung Abi. The case study aims to look into content to understand and learning the program that used by Kampung Abi to maintain the longer sustain in their cultural landscape. To understand the process and components that shape the cultural landscape at Kampung Abi. The first one is social activities cultural landscape at Kampung Abi still persists and still maintains an active role. Example at Rumah Laksmana provides a traditional wedding dresses. The villagers at Kampung Abi still making the nasi ulam and traditional kuih muih, which is kuih karas. Second is traditional culture activities at Kampung Abi. The landscape at Kampung Abi also maintains the traditional culture activities such as play a traditional music, silat, and making a traditional wow. Traditional activities also important to the next generation. Hi, Assalamualaikum. My name is Noradika Afinas binti Ali. Okay, for the traditional house, they have Rumah Warisan Laksmana. So this house still retain the concept of heritage house because the owner this house, which is Cikgu Laksmana, he only maintain the house of upgrade a little bit. This house for show the uniqueness tribute of the heritage in this village. So many people come to visit this house for take a photo, like for vibe of Raya, because nowadays can once not going back to stay of village because about case COVID-19. So to save stay at home or need a vibe of Raya can come in Kampung Abi Tengah. And then as a tribute to Sarimah, even she the famous artist who integrated the mini museum, which is now known as Rumah Warisan Laksmana. Okay, for the heritage item, they have Seniwati Sarimah collection item such as music instrument, which is a guitar, piano, album, CD, and others. In one part of Indian house, have one room for Seniwati Sarimah to collection item. Then in living room, they have all item collected so as to be able to attire the her of visitor to visit the house. For example, have old televisions, radio, house phone, iron, shoes, handbag. And for the traditional game, they have batu seremban, congkak, and then in the kitchen, many design dish all item. And then they have kukurnya, batu giling, and others. In this house begin, his grandfather, the late Mahmud Ismail, compilation of the unification of the spirit, if the demand for the depend by the people is in turmoil. The type of people at Kampung Abi is a native Malay, is the largest ethnic group. Kebanyakan populasi penduduk di Kampung Abi adalah orang Melayu dan
Point number 2 is tend to practice both Islamic and Malay tradition. Penduduk di Kampung Abi Tengah adalah kebanyakannya orang yang berbangsa Melayu dan orang yang beragama Islam. Point number 3 is language in Kampung Abi is speak in the native Malay language. Kampung Abi ni dia menggunakan bahasa Melayu untuk dia berkomunikasi dengan pelawat yang datang ataupun yang mengunjungi kampung tersebut. Terdapat juga slang Perlis yang digunakan di Kampung Abi kerana Kampung Abi terletak di negeri utara iaitu Perlis. Point number 4 is the type of traditional food at Kampung Abi is nasi ulam, kuih karas and pulut ikan with kelapa. Antara yang menarik juga, penduduk Kampung Abi masih mengamalkan makanan tradisional yang lama seperti nasi ulam yang terdiri daripada pelbagai jenis ulaman. Kuih karas juga digunakan peralatannya masih menggunakan kaedah yang lama untuk membuat dan juga pulut ikan bersama kelapa. The last point is folk art at Kampung Abi is wow, silat, instruments, traditional music. Antara seni kebudayaan yang masih ada di Kampung Abi adalah wow yang dibuat sendiri dengan buluh rotan dan juga terdapat beberapa jenis wow yang berbeza. Selain itu juga, seni mempertahankan diri, silat juga masih dipraktikkan oleh orang Kampung Abi. Ada juga muzik tradisional dan kumpulan yang masih aktif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Taufiq Afandi. Hari ini saya akan bercakap tentang elaborate a strong sense of Kampung Abi. Di sini terdapat 4 poin, iaitu yang pertama adalah a historical house in Perlis. Yang kedua, have the variety of antiques and traditional items. Yang ketiga, it was launched by the famous artist Datuk Sarimah. Dan yang terakhir adalah has a corner of Saniwati Sarimah Gallery. Poin yang pertama adalah a historical house in Perlis. Di Perlis terdapat banyak rumah warisan, antaranya adalah rumah warisan Arau dan rumah warisan Laksmana. Rumah warisan Laksmana merupakan rumah warisan yang paling popular di negeri Perlis kerana rumah ini sudah lebih 61 tahun didirikan di Kampung Abi ini dan ianya masih kekal utuh walaupun ditelan zaman. Jika rumah ini boleh berkata-kata, pastinya ia akan menceritakan segala peristiwa bersejarah di sekelilingnya sejak lebih 61 tahun dahulu. Antaranya, detik penduduk Kampung Abi berkongsi semangat bersama rakyat seluruh tanah air iaitu Malaysia menuntut kemerdekaan sehingga negara kita bebas daripada belenggu penjajah pada 31 Ogos tahun 1957. Pewaris rumah warisan Laksmana ini, Laksmana Saad 41 tahun berkata, rumah ini dibina oleh datuknya iaitu Allahyarham Mahmud Ismail ketika penyatuan bersemangat menuntut kemerdekaan oleh rakyat sedang bergelora. Rumah ini kini tidak lagi berpenghuni selepas Saad Mahmud 81 tahun iaitu ayah kepada Laksmana yang merupakan generasi kedua yang tinggal di rumah warisan ini kerana ia telah berpindah ke rumah Laksmana. Okey, itu sahaja percakapan saya tentang tajuk Elaborate a strong sense of Kampung Abi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Untuk poin yang kedua adalah have the variety of antiques and traditional items. Rumah warisan ini merupakan rumah yang paling bersejarah bagi keluarga Laksmana. Beliau tidak mahu rumah ini dibiarkan begitu sahaja dengan mengisi kekosongan rumah warisan ini dengan menjadikannya sebuah muzium mini bagi menyimpan barangan warisan keluarganya. Sedikit demi sedikit, barangan lama yang dikumpulkan sehingga mampu memikat hati pelawat untuk menziarahi rumah warisan tersebut. Laksmana menggunakan wang gajinya sebagai seorang guru di sekolah kebangsaan Batu Bertangkuk untuk menyelenggara rumah warisan ini. Beliau menambah koleksi muzium mini ini seperti gantang perlis yang dibuat daripada kayu. Usianya dianggarkan selama 200 tahun. Seterusnya telefon lama, peti suara, majalah lama dan sebuah bilik khas koleksi barangan Saniwati Sarimah. Di sisi bangunan rumah warisan terdapat sebuah jelapan padi yang suatu ketika dahulu berperanan dalam kegiatan persawahan tradisional.
Pada sekitar tahun 50-an hingga akhir 70-an, jelapang padi dimiliki para pesawah tempatan bagi stor penyimpanan padi. Poin yang ketiga adalah it was launched by the famous artist Datuk Sarimah. Rumah warisan Laksmana ini telah dirasmikan oleh seniwati tersohor negara iaitu Datuk Sarimah pada 4 November 2012. Laksmana memilih rumah warisan ini dirasmikan oleh seniwati Datuk Sarimah kerana beliau menghormati dan minat akan seniwati Datuk Sarimah sehingga suka digugat sejak usia remaja lagi. Laksmana juga berkata, biar apapun pandangan atau pertikaian masyarakat, beliau mempunyai alasannya tersendiri untuk meletakkan primadona Jalan Ampas ini di tempat yang betul dan sesuai dengan karismanya. Biarpun tahun silih berganti, zaman kiat berubah, namun ia sedikit pun tidak menggugat pendirian Laksmana terhadap bintang yang satu ini, iaitu seniwati Datuk Sarimah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan bin Muhammad Taufik Afandi. Hari ini saya akan bercakap tentang elaborate a strong sense of Kampung Abi. Di sini terdapat 4 poin, iaitu yang pertama adalah a historical house in Perlis. Yang kedua, have the variety of antiques and traditional items. Yang ketiga, it was launched by the famous artist Datuk Sarimah. Dan yang terakhir adalah has a corner of Seniwati Sarimah Gallery. Poin yang pertama adalah a historical house in Perlis. Di Perlis terdapat banyak rumah warisan, antaranya adalah rumah warisan Arau dan rumah warisan Laksmana. Rumah warisan Laksmana merupakan rumah warisan yang paling popular di negeri Perlis kerana rumah ini sudah lebih 61 tahun didirikan di Kampung Abi ini dan ianya masih kekal utuh walaupun ditelan zaman. Jika rumah ini boleh berkata-kata, pastinya ia akan menceritakan segala peristiwa bersejarah di sekelilingnya sejak lebih 61 tahun dahulu. Antaranya, detik penduduk Kampung Abi berkongsi semangat bersama rakyat seluruh tanah air iaitu Malaysia menuntut kemerdekaan sehingga negara kita bebas daripada belenggu penjajah pada 31 Ogos tahun 1957. Pewaris rumah warisan Laksmana ini, Laksmana Saad 41 tahun berkata, rumah ini dibina oleh datuknya iaitu Allahyarham Mahmud Ismail ketika penyatuan bersemangat menuntut kemerdekaan oleh rakyat sedang bergelora. Rumah ini kini tidak lagi berpenghuni selepas Saad Mahmud 81 tahun iaitu ayah kepada Laksmana yang merupakan generasi kedua yang tinggal di rumah warisan ini kerana ia telah berpindah ke rumah Laksmana. Assalamualaikum, my name is Muhammad Afiq Azudin bin Muhammad Jalil. Today I want to present about Sangkeh Strategic Tourism Destination Planning for Kampung Abi. This slide have 5 points. Okay. Point number 1, strategic planning should be planned to develop tourism optimally or openly. Okay, di sini penduduk tempatan Kampung Abi perlulah membuat satu perancangan yang strategik ataupun berfikiran terbuka. Okay, point number 2, income of Kampung Abi resident, job creation and local control. Okay, point number 2 ni, penduduk tempatan dapatlah menjana pendapatan ataupun pekerjaan daripada sektor pelancongan. Okey, bagi contoh, setiap lawatan pelancong yang datang ke Kampung Abi, mereka dapatlah menjana pendapatan daripada lawatan tersebut. Okey, point number 3, analyze story to come to the environment and social culture of society. Okey, point number 3 ni, penduduk tempatan perlulah menghadkan pelancong untuk datang ke Kampung Abi tersebut. Kerana dengan cara ini mereka dapatlah mengurangkan pencemaran alam sekitar dan masalah sosial. Okay, point number 4, need that must be met every tourist who come to Kampung Abi. Okay, point number 4 ni, penduduk pihak kampung perlulah menyediakan kemudahan seperti bas parking ataupun tempat lapang yang memudahkan untuk
penduduk kampung membuat aktiviti-aktiviti di kampung tersebut. Okay, last point, modern tourist destination management system for Kampung Abi. Okay, di sini penduduk Kampung Abi, orang-orang muda di Kampung Abi amatlah memain peranan yang sangat penting untuk mempromosikan aktiviti-aktiviti yang boleh dibuat di kampung tersebut. Okey, di bawah ni saya menyediakan beberapa gambar yang pernah dilakukan aktiviti ataupun lawatan di Kampung Abi. Okey, gambar pertama ada penduduk tempatan dapat membuat permainan kompang ataupun silat tradisional. Permainan kompang dan performance silat. Macam tu. Okey, nombor 2, penduduk kampung dapatlah mengajar pelancong-pelancong yang datang itu dengan membuat kuih karah. Di situ penduduk kampung dapatlah menjana pendapatan dari segi pengajaran ataupun pelajaran untuk membuat kuih karah. Okey, gambar ketiga, belajar silat. Di situ penduduk kampung yang mahir dalam silat bolehlah membuat satu aktiviti silat di kampung tersebut semasa lawatan pelancong yang datang ke Kampung Abi tu. Okey, last ni gambar kami satu kumpulan grup Arau. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, my name is Tusharafana binti Ibrahim. Today I want to explain about introduction of Malay design concept of Laksamana traditional house. First, landscape design consists of the design, and there are two main components that are soft landscape element and hard landscape element. Second, timber house has a garden of fruit trees, edible shrub, herb, fragrant flowering plants in landscape design, iaitu mempunyai rumah kayu yang mempunyai taman pokok buah-buahan, pokok renek, tumbuh-tumbuhan, tanaman berbunga yang mempunyai bau yang harum dalam reka bentuk landscape. Next is the Malay traditionally supposed to develop their gardens to meet the adaptation to the environment that have concept, event and beautiful landscape. Okay, orang Melayu secara tradisinya seharusnya mencantikkan halaman rumah mereka mengikut penyesuaian dan memenuhi persekitaran yang mempunyai konsep dan pemandangan yang indah. Rumah tradisional Laksamana split into three main areas that are front house, side house and rear house. Rumah tradisional Laksamana mempunyai 3 kategori, iaitu kawasan utama ialah kawasan depan rumah, tepi rumah dan belakang rumah. Next is around the rear of rumah tradisional Laksamana can make a vegetable mini garden such as planted spinach, cabbage, eggplant, chili, sawi, chives, mint, oregano, rosemary and so on. Di sekitar belakang rumah tradisional Laksamana boleh membuat taman mini ataupun kebun mini sayuran untuk menanam sayuran seperti kubis, bayam, kangkung, cili, sawi, oregano, rosemary dan sebagainya. Next is around the front and side can plant flowering plants such as Kenanga odorata, iaitu bunga kenanga, Jasminum samech, iaitu bunga melur, Polyanthus tuberosa, bunga harum sundal malam, Murraya paniculata, bunga kemuning, Rhytia religiosa, bunga melati, dan Polymera obtusa, bunga kemoja dan sebagainya. Hai, Assalamualaikum. My name is Nafara Wadapita Asrafendi. My mention number is 18, UPIN 18F011. Okay, for the next slide, I will presented about the design principle Malay garden that can be applied at Laksamana traditional house. Okay, for the first point is hard landscape. It is referred to the heavy element design like stone, rocks or graphite. Maksudnya, ia merujuk kepada reka bentuk elemen berat seperti batu dan juga jalan masuk. Okay, for the next point, create a sensor of space
and to give a complete look to a home and give an ideal look to a building. Maksudnya ia memberi gambaran yang lengkap kepada kediaman dan memberikan gambaran yang sesuai untuk penggunaan. Okay, for the next point, help in solving many basic problem like diversity of water and draining, figuring out outdoor living space, preventing erosion and bringing a long-lasting effect. Maksudnya, hak landscape ni dia juga banyak membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah asas seperti mengalirkan air dan saliran, dan juga ia dapat membawa kesan jangka masa panjang yang baik. Okay, for example, wooden hood. Okay, antara contoh yang boleh diaplikasikan dekat rumah tradisional Laksmana ni adalah dengan meminda sebuah pondok. Okay, for the next slide is about soft landscape. Okay, it's refer to the lighter element of a landscape design like air, plant, flower or even color combination of a garden. Okay, maksudnya ia merujuk kepada elemen yang lebih ringan dari reka bentuk landscape seperti minyak, tumbuh-tumbuhan, bunga atau gambar warna taman. Okay, for the next point, the plant, the law, the trees and the scrub make up the component of soft landscape. Maksudnya tumbuhan, rumput, pohon dan semua ni membentuk komponen soft landscape. For example, acacia flowering trees and clover trees. Maksudnya antara contoh yang boleh diaplikasikan dekat rumah tradisional Laksmana ni adalah dengan menanam pokok-pokok hiasan seperti pokok akasia dan juga pokok kemboja. Assalamualaikum, my name is Norafina Arisha binti Lusan Hisham. Today I will present about 3 aspect and design. First, the built-up area is surrounded by paddy field. Kawasan rumah Laksmana ini dibina berdekatan dengan sawah padi dan ia juga dikelilingi dengan pelbagai jenis tumbuhan. Next, the open area behind of rumah tradisional Laksmana is ideal for planting trees and flowers. Di belakang rumah Laksmana ini juga mempunyai kawasan yang lapang untuk penanam pokok bunga dan pokok buah-buahan. Next, the position of flowering and trees is a beautiful and serene view. For example, as you can see, the picture is behind me. Is about the position the flowers and trees at rumah tradisional Laksmana. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, I would like to present about the conclusion. Okay, firstly, I want to introduce myself. Okay, my name is Syed Ahmad Syed bin Syed Putra. Okay, the first point, the conclusion. The study of Malay culture to promote internationally. Okay, second point, historical house in place that have the variety of antique and traditional item. And third point, the traditional landscape is designed to sustain the environment and furniture at the house. Okay, the last point, the potential of each plant need more highlight. With this, we can communalize and eventually will be a source of income to Kampung Abi society as a result of the sale of the plant and trend aspect design element. Okay, second slide. Okay, the last slide about the conclusion. To making the house in Kampung Abi has a Malay garden, which a traditional concept. Okay, resident they can make a tour package and attract tourists to come as well. Okay, at the same time, they can also the playground as their source income, which can grow rapidly as the main income in the work better to make a Malay garden their traditional hub at Kampung Abi. Okay, thank you and Assalamualaikum.